Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Berdasarkan gambar yang pelajar perhatikan, ada 1, 2, 3 dan 4. Okey. Gambar-gambar tersebut dalam reka bentuk mekatronik. Pernahkah? Wah, soalan dia tu. Pernahkah pelajar terfikir apa elemen-elemen yang terdapat dalam setiap produk-produk mekatronik tersebut, yang mana dia boleh menggerakkan ataupun mengoperasikan setiap produk itu, yang mana dia boleh membantu dalam kehidupan manusia ataupun kehidupan seharian kita. Jadi, anda bersama saya, Cikgu Hadi Ismail, kita akan merungkai elemen-elemen dalam reka bentuk mekatronik. Jadi, jangan ke mana-mana. Let's go. Okey. Kalau pelajar tengok dalam buku teks, ini tajuk topik yang pertama dalam bab tingkatan 3, reka bentuk mekatronik. Pelajar boleh baca sendiri kat situ. Yang mana kalau kita lihat pada maksud reka bentuk mekatronik, dinyatakan dekat situ. Reka bentuk mekatronik ni adalah bermaksud reka bentuk produk. Kalau kita melihat produk tadi kan, kita ada mesin photostat, kita ada pintu pagar automatik, kita ada palang pagar automatik, kita ada lengan robotik. Okay? Itu adalah reka bentuk produk yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu, termasuklah ilmu elektrik, ilmu mekanikal, ilmu elektronik dan juga kawalan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Itulah maksud utama bagi reka bentuk mekatronik. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh ni, kita boleh buat rumusan kat sini. Reka bentuk, saya buat kat sini ya. Reka bentuk mekatronik ni, kita boleh kata dia adalah gabungan 4 cabang ilmu ni. Okey. Iaitu ilmu elektrik, ilmu mekanikal, ilmu elektronik dan ilmu kawalan pengaturcaraan. Jadi kalau lengkap keempat-empat ilmu ni, inilah kita boleh sebut dia adalah reka bentuk mekatronik. Okey? Alright, kita pergi lagi. Sebenarnya tajuk topik hari ni memang special. Kita boleh kenal pasti, adakah benda tu, produk tersebut, dia kita kategorikan sebagai mekatronik. Adakah produk tersebut bukan mekatronik? Nanti kita akan lihat. Okey. Kalau pelajar boleh nak tengok muka buku teks, boleh buka muka surat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu semua diceritakan berkenaan dengan mekatronik. Kan? Kemudian dia cerita bersejarah perkembangan revolusi industri daripada IR 1.0 sehinggalah IR 4.0. Ini. Okey. 3.0 sekarang 4.0, yang mana kita dah menggunakan banyak penggunaan IoT ataupun Internet of Things. Okey. Yang mana sekarang ni semua benda dia mesti ada smart belakang. Home smart, kan? Smart car. Apa lagi? Yang semua yang pintar-pintar belakang lah. Okay. Alright. Ini secara ringkasnya bagaimana revolusi industri yang sekarang tengah pesat membangun. Dinyatakan dalam ni lah. Robot, sepaduan sistem dan sebagainya tu digabungkan menjadilah revolusi industri 4.0.
Okey. Yang akan kita bincangkan dengan lebih lanjut pada sesi kali ini adalah elemen. Kita nak menyatakan ataupun kita nak kenal pasti apa elemen-elemen yang terlibat di dalam reka bentuk mekatronik. Okey. Sekejap saya tengok saya punya slide. Sambil-sambil pelajar boleh salin dalam buku teks ataupun pelajar boleh salin dalam buku notas pelajar sendiri. Okay. Sambil-sambil kita bincangkan berkenaan dengan elemen-elemen dalam reka bentuk mekatronik. Okay. Ini adalah elemen yang pelajar perlu faham. Saya dah sebut dah tadi. Kita ada elektrik, kita ada elektronik, kita ada kawalan pengatur caraan dan kita ada mekanikal. Okey. Kita akan lihat satu persatu setiap elemen-elemen ini, apa benda yang orang kata apa? Elemen yang terlibat dalam tu lah. Okey. Macam biasa saya akan gunakan nota. Kita special sikit, kita guna line dan juga color. Ini kamu lebih nampak menarik Okey. Alright. Sikit. Yang pertama. Sistem elektrik. Okey. Sistem elektrik. Sistem elektrik ni kalau kita merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik. Dia arus elektrik. Kereta mainan guna arus elektrik. Lampu menggunakan arus elektrik. Komputer menggunakan arus elektrik. Semua peralatan-peralatan yang menggunakan arus elektrik tu dia menggunakan sistem elektrik. Okey, sebagai sumber bekalan kuasa. Itu kena penting tu. Arus elektrik sama ada AT. AT ni arus terus ataupun AU arus ulang alik. AT AU sebagai sumber kuasa. Okey, sumber kuasa maksudnya untuk mengoperasikan sesuatu produk tu, sumber kuasanya adalah datang daripada sistem elektrik. Sama ada kalau arus terus tu mungkin datang daripada bateri. Arus ulang alik mungkin daripada sumber tengoklah daripada elektrik ataupun daripada penjanaan kuasa. Okey. Seterusnya kita tengok tujuan ataupun fungsi sistem elektrik ni. Dia kata memekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti untuk menjalankan fungsi. Jadi kita boleh kata dia peranti berfungsi. Okey. Baik, seterusnya. Contoh kita boleh lihat adalah contoh ni contoh-contoh produk yang biasa kita lihat lah di rumah, macam lampu, macam kipas kan, kipas shilling. Jadi kalau kita gunakan kuasa ataupun panel solar di rumah kita, daripada panel solar dia akan dia punya pergerakan dia akan pergi ke pengawal pengecas solar, dia akan masuk ke bateri, dia akan caskan bateri tu dan bateri tu akan supplykan power ataupun sumber kuasa kepada kipas shilling. Itu kalau kita gunakan sepenuhnya lah. Tapi kalau kita gunakan elektrik bersama dengan tu, dia ada dia punya spesifikasi yang tertentu lah. Okey, kita teruskan lagi. Yang kedua adalah sistem mekanikal. Okey. Alright. Sistem mekanikal ni adalah gabungan. Okey. Saya tulislah ya. Sambil-sambil kita buat nota. Gabungan beberapa komponen mekanikal.
Gabungan beberapa komponen mekanikal. Okay. Yang berfungsi sebagai penghantar. Okay. Dia kata berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan. Penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan. Okey. Maksudnya kalau sumber gerakan ni dia lebih kepada, ini lebih kepada motor lah kan. Gerakan kepada bentuk yang lain. Ini kepada bentuk lain. Okey. Contoh macam pagar elektrik automatik. Okey. Jadi sistem mekanikal tu dia punya tali sawat dan juga gear tu dia akan pindahkan bentuk daripada motor tu, dia pindahkan kepada tali sawat, dan untuk menggerakkan bagaimana pintu pagar tu boleh bergerak dengan secara automatik. Okey. Itu adalah bagi sistem mekanikal lah. Mungkin pergerakan tu berputar, mungkin berpusing ataupun bergerak lah. Okay. Seterusnya, bagi sistem elektronik. Ini yang kedua, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga adalah sistem elektronik. Okay. Sistem elektronik, dia kata sambungan komponen elektronik. Okay. Dalam satu litar, dalam suatu litar untuk menjalankan sesuatu sistem. Okay. Ini susunan komponen elektronik. Contoh komponen elektronik adalah seperti, ini contohnya adalah seperti diode, LED, perintang, kapasitor dan sebagainya lah. Itu semua adalah komponen-komponen elektronik. IC, litar bersepadu. Okey. Sekali lagi. Dan yang keempat adalah sistem kawalan pengaturcaraan. Pengaturcaraan. Okey. Yang mana dalam sistem kawalan pengaturcaraan ni dia pecahkan kepada dua lah. Pecahkan kepada dua. Yang pertama, kawalan. Okey. Kawalan yang mana dia sistem yang digunakan untuk sistem mengurus. Okey. Atau kawal. Atur tindakan. Ini adalah sistem kawalan. Okey. Dan sistem kawalan ni untuk memastikan dia bergerak ataupun berfungsi secara automatik. Yang kedua, pengaturcaraan ni adalah ini yang penting dalam sistem, dalam mekatronik ni. Ini pengaturcaraan. Okey. Sistem pengaturcaraan ni, kawalan ni maksudnya micro pemproses lah, micro pemproses. Okey. Yang mana micro pemproses tu dikawal ataupun kita perlu diberi arahan pada dia menggunakan pengaturcaraan ni lah. Ini nama dia adalah bahasa pengaturcaraan lah. Bahasa pengaturcaraan untuk bangunkan, untuk proses bangunkan aturcara. Gitu. Okey. Tapi dia menggunakan bahasa pengaturcaraan lah. Kita tak boleh bahasa kita.
Dia ada dia punya ni dia lah. Contohnya seperti Java, Python, C++ dan sebagainya. Itu semua bahasa-bahasa pertucaraan yang boleh kita bagi kepada sistem kawalan yang dia nak akan jadikan produk tu berfungsi dengan sempurna. Okey? Jap, kita tengok. Tidak. Contoh-contoh bahasa pertucaraan ni rasanya pelajar dah belajar masa tingkatan 2. Silap-silap. Okey. Jadi kalau dalam topik elemen mekatronik ni, empat elemen tu sebenarnya kita dah cover. Saya kecilkan balik. Okey. Ini adalah elemen-elemen yang penting dalam reka bentuk mekatronik. Jadi saya rasa setakat ini dulu video untuk kali ini, dan kita akan berjumpa pada video yang seterusnya bagi penerangan fungsi elemen yang terdapat pada produk sedia ada. Okey. Contoh macam kita ambil pada printer, apa benda elemen-elemen yang terdapat pada printer tu yang akan kita tengok satu persatu. Okey. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.